Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa yang kamu persiapkan untuk hari besok, inilah hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi akan ilmunya. Bismillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'illahu allazi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga ia menjadikan aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya daripada kepada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan juga melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil, tuan-tuan imam kita lah, yang dihormati juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian ya Tuan Kuasa Masjid, seluruhnya muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan, pemimpin masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi malam ni dalam masjid yang mulia ini, iaitulah Masjid Jami' An-Nur Pekan Rembau. InsyaAllah pengajian malam ni itulah pengajian bab Tauhid, kitab Jauharah Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala. Baik, jadi hari itu kita dah habis perbincangan berkenaan dengan masalah apa itu, masalah iman, definisi iman dan sebagainya. So malam ni kita lihat bait syair yang ke-19. Betul eh? 20. Bait syair 19. Belum masuk kan? Dah. Oh, dah habis. So bait syair yang ke-20. Yang ada kitab boleh semak, yang tak ada kitab dengar saja. Jadi apa kata musannif rahimahullah taala? Misalu hadzal hajj was salah kaza siyamu fadri waz zakah. Misalu hadzal hajj was salah,
kaza siyamu fadri waz zakah. Itu bait syair yang ke-20 lah. Kemudian kita lihat bait syair yang ke-21, kita baca dulu syair ini. Warujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan wa naqsuhu bi naqsiha wakilala khulfa kaza qad nukila. Ulang balik. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wakilala khulfa kaza qad nukila. Baik, apa maknanya tuan-tuan? Misal haza, bermula seumpama ini. Bermula seumpama ini, misal haza al-hajj was-salah. Bermula seumpama ini, seumpama apa? Seumpama amalan. Jadi dhamir haza itu kembalinya pada amalan. Dhamir haza tu, haza kan isim dhamir. Jadi kembalinya isim dhamir haza itu kepada amal. Misal haza haji was-salah. Seumpama ini apa? Ini amalan, itulah haji dan juga solah, itulah sembahyang. Kaza siyam, demikian juga puasa. Fadri waz zakah. Maka naklah kamu dapatkan, dan zakat. Fadri, maka naklah kamu dapatkan, waz zakah, dan begitu juga dengan zakat. Ataupun makna adri ini ketahui, i'lam. Sebuah kitab dia kata bermakna i'lam, ketahui olehmu. Demikian juga puasa dan zakat, maka naklah kamu ketahui, naklah kita ketahui, i'lam. Baik, kemudian yang 21, warujjahat ziyadatul iman, dan dikuatkan bertambahnya iman dengan sebab bertambahnya ketaatan insan. Warujjihat ziyadatul iman bima tazidu ta'atul insan, dan diperkuatkan dengan bertambah iman itu dengan sesuatu benda yang boleh bertambah ketaatan manusia. Wa naqsuhu bin naqsiha wakilala, dan berkurangnya iman itu dengan berkurangnya ketaatan. Naqsu ni mana kurang? Wa naqsuhu bin naqsiha, dan dengan kurangnya iman, so dengan kurangnya ketaatan lah. Bin naqsiha, dengan kurangnya ketaatan. Wakila la, kata kil, kata kini tak kuatlah, pendapat tak kuat. La, tidak, sebaliknya. So sebalik daripada itu, sebalik daripada bertambah iman itu dengan bertambah taat, dan kurang iman itu dengan kurang taat. Mana dia khilaf lah. Wakila la khalfa kaza qad nukila, dan ada pula kata kil lagi, kata pendapat yang lemah lagi. Dia kata la khulfa, tiada perbezaan. La khulfa kaza qad nukila, tidak ada perbezaan, seperti inilah yang telah pun dinukilkan ataupun dipindahkan daripada pendapat yang lain dah. Faham kan? Itu lebih kuatlah dia punya makna dia tu. Makna ni kalau sekali imbas tu kadang faham, kadang tak faham sekali imbas. Sama juga macam kitab apa tu Syekh Ibn Athaillah Sekandari, kita ikam kan? Kita ikam tu tinggi tu kan. Kalau sekali terjemahan tu, kalau tengok terjemahan memang tak faham terjemahan dia. Kita kena tengok dia punya huraian dia, syarah dia. Tengok syarahnya barulah kita nampak, oh macam ni yang dimaksudkan oleh musannaf, yang dimaksudkan oleh pengarang. Jadi kalau siapa yang tak mengaji ikam tu, dia tak faham lah. Yang dimaksudkan oleh musannaf lain, yang ditulis lain. Begitu juga tuan-tuan dalam bait-bait syair yang terdapat dalam kitab ini, dalam kitab Jawharat Tauhid ini macam tu jugalah. Kita tengok dia punya huraian dia, syarah dia, baru kita faham. Baik, kita kembali pada bait syair yang 20 itu. Pada bait ini musannaf meninggalkan satu rukun. Dia kata, dan pada bait syair ini musannaf, pengarang, meninggalkan satu rukun.
Di antara rukun-rukun yang 5, yakni mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa ditinggalkan? Kerana penjelasannya tentangnya telah pun terdahulu. Jadi pembahasan dengan syahadah ni dah sebut dah dalam bait-bait syair yang sebelum ni. So tak payahlah kita nak ulang lagi. Kata musannif, kalau tuan-tuan nak ulang sendirilah, dia kata. Disambahlah. Jadi tak perlu ulang lagi. Baik, kemudian pendahuluan haji atau solat dalam bait syair ini adalah kerana darurat nazam. Kena nak cantikkan nazam tu, nak susun nazam tu cantik, ujungnya sama kan. Biasanya nazam ni, syair-syair ni lebih pada tengah dan ujung. Tengah hujung kan, dia kena sama tengah hujung tu baru kita nampak cantik lah. Yang pangkal tu tak kisah warna lah dah pangkal tu. Biasanya orang penyusun syair ni dia tengok pada hujung dia. Siapa yang belajar ilmu arud dia tahulah. Ilmu arud ni dia satu ilmu kaedah cara bagaimana yang kita nak susun syair itu supaya syair itu menepati kepada kaedah bahasa Arab yang betul. Bukan main susun-susun begitu saja. Kita ingat dalam bab pantun kan, kalau kita berpantun mestilah sama dia punya rangkap ujung yang pertama sudah tentu sama dengan rangkap ujung yang kedua, yang ketiga. Kemudian rangkap ujung yang ketiga mestilah sama, yang kedua mestilah sama dengan rangkap ujung yang keempat. Yang keempat kan. Barulah kita dapatlah dia punya pantun yang cantik, yang bagus, yang sedaplah kita dengar dia. Kalau tidak kan tunggal langgang lah pantun tu. Dan zaman sekarang tuan-tuan boleh tengok. Senang je tuan-tuan Google dalam internet cari pantun. Pantun bercinta ke, pantun kasih ke, pantun sedih ke, pantun berpisah ke, semua ada dalam internet. Carilah. Cara kaedah berpantun pun ada. Macam mana nak susun pantun pun ada dalam internet. Belajarlah cara susun. Pantun ni adalah satu khazanah juga kan pantun ni. Sama juga tulisan Jawi kan. Tulisan Jawi ni satu khazanah yang sangat berharga kepada orang Islam, kepada orang Melayu. Tulisan Jawi. Bukan senang nak susun tulisan Jawi tu kan, susah. Kalau tak betul cara susunnya memang tak rapi dah nak menyusun ayat itu dah dalam Jawi kan. Itu. Baik. Kemudian pendahuluan haji atau salat dalam bait di atas adalah kerana darurat azam. Bukan kerana dia lebih utama. Kerana para ulama sudah menetapkan bahawa solat adalah lebih utama daripada haji. Jadi kenapa disebut haji dulu dalam bait syair ini? Kerana darurat nazam ataupun nak cantikkan susunan nazam itu. Itu sebabnya letak di pangkal ataupun di tengah, bukan letak di ujung. Kemudian as-salatu, kenapa letak ujung? Kerana nak samakan dengan waz-zakah. Nak samakan dengan waz-zakah. Was-salatu dan ujung itu waz-zakah. Kaza siyamu padri waz-zakah. Jadi kan sama tu ada alif dengan ta marbutah di ujung dia. Itu kerana darurat nazam lah. Bukan kerana dia lebih utama daripada bab haji, daripada bab solat, sedangkan solat lebih utama daripada bab haji, kata musannif. Baik, kemudian di mana sebahagian mereka ada mengkafirkan orang yang meninggalkannya lantaran malas sesudah dia diperintahkan oleh imam. Bahkan puasa juga tuan-tuan lebih utama daripada haji berdasarkan pada kaul yang muktamad. Pendapat kaul yang pendapat. Itu sebabnya yang pertama syahadah. Kalau kita kembali kepada rukun Islam, rukun Islam kan dia ada 5 rukun. Pertama syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamus solah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wasamu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram bagi orang-orang yang berkuasa dan mampu untuk pergi menunaikan desanya. Betul tak? So maknanya haji duduk di tempat yang kelima. Okey? Dan setiap rukun-rukun tu dia ada namanya rukun ibadaniyah, rukun qauliyah, rukun maliyah, rukun harta. Macam haji
dia bukan sahaja rukun badaniah, pun di situ pun juga terdapat rukun madiyah, rukun harta. Termasuk dalam rukun harta, mana kita perlukan pada harta untuk pergi ke sana. Tanpa harta kita tak boleh nak pergilah. Kena ada simpanan lah macam tu kan. Di samping itu kita masuk juga di situ badaniah juga. Anggota badan pun kena sihat juga kat situ. Kalau solat ni lebih kepada ibadah badaniah. Ibadah badaniah. Lebih kepada ibadah badan dan juga ibadah qauliyah. Kenapa bila kita ibadah pun kita ada kalau kita ucapkan kat situ pun kita ada qalbiyah pun, hati pun kena ada jugalah. Kan? Jadi mana setiap ibadah tu ada dia punya ibadah-ibadah yang lain yang terdapat di dalamnya. Baik, kemudian menurut logah, menurut bahasa, haji itu berarti mutlaqul qasdi. Mutlaqul qasdi, semata-mata qasad. Semata-mata qasad. Apa makna qasad? Qasad ni niat lah. Ataupun definisi lain kepada qasad ini disebut dalam kitab mailul qulub ilaih. Mailul qulub ilaiha, cenderung hati kepada sesuatu. Maka dikatakan sebagai qasad. Jadi semata-mata qasad itu dikatakan sebagai haji. Sedangkan menurut syarak adalah bermaksud menuju ke Kaabah. Menuju ke Kaabah untuk menjalankan nusuk ataupun ibadah. Ia meliputi contohnya wukuf di Arafah. Contohnya meliputi wukuf di Arafah. Pertama kena niat lah. Niat ihram kan. Lepas tu kenalah orang kata buat rukun apa tu. Dia punya tu tawaf selamat datang, tawaf selamat datang. Lepas tu mulalah start orang kata wukuf di Arafah. Pada 10 Zulhijjah wukuf di Arafah. Lepas tu orang kata mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Lepas malam di Muzdalifah maka mabit di Mina, bermalam di Mina. Lepas bermalam di Mina maka melontar jamrah yang 3. Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan Jamratul Ula kan. 3 jamrah. Okey. Lepas tu barulah bertahlul. Nafal sani ataupun nafal awal. Lepas tu kira habislah tu. Okay, lepas tu kembalilah ke Mekah untuk mengerjakan tawaf dan juga sa'i. Sa'i antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Habislah kita punya haji lah. Sebenarnya tak lama pun haji tu, tak lama je. Tapi lama tu nak menunggu tu. Sebab ramai orang. Ramai banyak penerbangan, tuan-tuan. Tu yang jadi lama tu. Sedangkan haji itu tak lama lah, kejap je. Dalam beberapa hari dah selesai dah. Kemudian mengenai bila difadukan haji itu, para ulama bersih pendapat. Ada yang menyatakan sebelum haji, sebelum hijrah. Ada yang menyatakan bahawa haji difadukan sebelum daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan turun ayat yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, dan sabit ke atas manusia itu bagi Allah Subhanahu wa taala hijjul bait, mengerjakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan haji di sana. Okey. Ini dalil menyatakan tentang kefarduan haji lah. Okey, mana dalil lagi tuan-tuan tentang kefarduan haji? Banyak dalam Quran. Dalam Quran memang banyak ayat berkenaan dengan haji. Contohnya inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita man awi tamara fala junai alaihi ayyat tawafa bihima. Ayyat tawafa bihima. Tu ayat berkenaan dengan haji juga. Kemudian ayat surah Al-Hajj 27, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ada qaqalah tu kan. Wa ajil amiq, ada qaqalah. Kalau dalam tajwid lah. Wa azzin fin nas, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Kan, ya'tuka rijala, nescaya mereka akan datang kepada kamu dengan secara berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada juga yang mengendarai unta yang kurus. Kan, min kulli fajjin amik, yang datang daripada segenap penjuru yang jauh.
yang datang daripada segala penjuru yang jauh. Okey, ni dalil berkenaan dengan kefarduan haji ke atas kita lah. Bagi orang-orang yang mampu pergi ke sana, bolehlah pergi, dan kalau boleh pergi dalam keadaan sihat ataupun masa muda lah. Semuda lah kita galak pergi. Dah tua kan susah kan, kena berangkit sana, kena berangkit sini, okay, kena pikul sana, pikul sini, susahlah kita nak berhaji. Yang paling cantik kita pergi dalam keadaan masa muda. Baik. Kemudian ada pula yang menyatakan sesudah hijrah. Ada pula menyatakan bahawa haji dipadukan sesudah daripada hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da hijrah. Dan berdasarkan pendapat ini timbul pula perbezaan mengenai tahunnya. Satu pendapat menyatakan pada tahun yang kelima. Ada pendapat menyatakan bahawa haji dipadukan pada tahun yang kelima ba'dal hijrah, sesudah daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula pendapat menyatakan pada tahun yang keenam, dan ini disahihkan oleh Syafi'iyah. Disahihkan oleh Syafi'iyah, mana ulama-ulama mazhab daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang lain pula menyatakan pada tahun ke-7 hijrah, pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pula pada tahun yang ke-8, dan yang pula menyatakan pada tahun yang ke-9. Yang terakhir ini disahihkan oleh Ibnu Kamal. Yang kuat yang mana tuan-tuan? Yang kuat mana? Tahun ke-6. Yang ke-6 kan? Pendapat ini menyatakan tahun ke-6, dan tahun ini disahihkan oleh Syafi'iyah di kalangan pendapat ulama Syafi'i. So maknanya berkenaan haji ni khilaf ulama lah, tahun bila. Tapi tak penting sangatlah tahun-tahun ni. Bagi orang yang suka mengkaji tahun, dia suka bab-bab tahun ni. Ada separuh orang ni malas nak ingat-ingat tahun-tahun ni. Dia tahu haji dah difardukan, tu je lah. Macam saya pun jenis tahun-tahun ni kadang malas juga nak ingat. Ada di kalangan kita ni, para ustaz ni pun dia famous dalam bab-bab tahun ni. Tahu dia tahun bila. Abad berapa kan, kurun ke berapa, semua dia tahu. Kita boleh cerita tentang abad kurun ni dah tak faham dah. Pening dah fikir kan, ini abad ke berapa, ni tahun ke berapa. Macam tu. Baik, kemudian Syekh Sibran Malisi pernah menyatakan, pernah ditanya mengenai ucapan seorang yang belum haji. Syekh Sibran Malisi, ini seorang ulama Imam Syafi'i taala, pernah ditanya mengenai ucapan seorang yang belum haji. Dia kata, wahai haji fulan, wahai haji fulan. Kan ada orang cakap macam tu kan, kita belum pergi haji lagi. Dia kata, wahai Tok Haji kan. Ataupun dia akan panggil Tok Haji. Maklumlah kita ni pakai kopiah putih. Bila pakai kopiah putih, dia kata gini, Tok Haji. Tok Haji nak beli apa? Dia kan, bila pula aku pergi haji kan. Asal pakai kopiah putih Tok Haji, walaupun orang tu belum pergi haji. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau seorang tadi mengucapkan pada orang lain, dia kata, wahai Haji Pulan, wahai Haji Gani, wahai Haji Ahmad, Haji Abu, cacam lah. Wahai Haji Musa. Haji Musa dah pergi kan? Dah pergilah. Okay? Kerana nak mengagungkannya, haram ke atau tidak? Macam mana? Kita panggil seorang itu dengan nama haji kerana dengan tujuan li ta'zim, nak agungkan dia, membesarkan dia. So, haramkah atau tidak? Maka beliau menjawab, dia kata hukumnya adalah haram, kerana itu adalah dusta. Hukumnya haram, dia termasuk dalam pendustaan, berbohong. Bohong siapa? Siapa yang berbohong? Orang yang dipanggil ke orang yang memanggil yang berbohong? Ini persoalan dia. Okey. Akan tetapi jika dia memasukkan makna yang lugawi, seperti dia mengenaki wahai orang yang bermaksud menuju ke masjid umpamanya, maka bolehlah. So kalau seorang itu kita panggil dengan nama haji, itu bukan makna haji yang dia pergi menggunakan haji di Makkah itu. Bukan makna haji dalam bentuk istilah, tapi haji dalam makna lugawiyah ataupun dari segi bahasa saja. Apa makna haji dari segi bahasa? Kan semata-mata untuk qasad, menunaikan haji kan. Semata-mata memaksudkan, semata-mata qasad saja. So bolehlah.
Ataupun dikata wahai orang yang bermaksud menuju ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maksudnya menunaikan haji. Itu dibenarkan ataupun dibolehkan dah, macam tu. Saya pun kadang-kadang macam tu juga, orang panggil saya Ustaz Haji Muhammad bin Kasim. Bila pula aku haji dia. Dia tulis besar-besar tu, penceramah malam ni Ustaz Haji Muhammad bin Kasim daripada pegawai pejabat agama gitu kan. Okey. Jadi wahai Haji Fulan, kerana hendak mentazimkannya, so macam mana tuan-tuan, hukumnya haram ke ataupun tidak? Maka beliau menjawab hukumnya adalah haram, kerana itu adalah dusta ataupun satu pembohongan terhadap seseorang yang belum pergi menunaikan haji. Akan tetapi jika dimaksudkan makna yang lugawi, seperti dia mengenaki maksud dia wahai orang yang bermaksud menuju ke masjid, maka hukumnya adalah boleh. Contohnya kalau haji itu, kalau si A itu nak pergi haji, nak pergi ke masjid, si A kita nampak dia nak pergi masjid, maka kita kata wahai orang yang nak pergi ke masjid. Macam tu. Jadi haji itu ditinjau dalam makna yang lugawi, bukan dalam makna istilahi. Macam tu. Itu dibenarkan ataupun dibolehkan. Faham kan tuan-tuan? Baik. Kemudian mengenai solat, maka maknanya menurut logat ataupun bahasa ialah semata-mata ad-doa. As-salah bermakna ad-doa. Itu semua fahamlah tu. Ada yang menyatakan doa terhadap sesuatu kebaikan, itu juga dinamakan sebagai as-salat. Sedangkan menurut syarak, solat ialah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Bisyara'ita makhsusah. Mana syarak, mana salat di segi syarak ialah aqwalun, perkataan-perkataan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatihatun, yang dimulai ataupun yang dibuka, bitakbir, dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, muhtatamatun, kemudian ditutup ataupun disudahi, bitaslim, dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itulah dinamakan sebagai solat daripada sudut istilah. Kerana bahasa Arab ni memang dia macam tu, style dia bahasa Arab lah. Setiap istilah tuan-tuan dia ada makna sama ada segi sudut hukum daripada sudut logah ataupun dari segi istilah. Dari segi istilah ataupun dari segi bahasa. Okey? Dan kalau dalam agama ni biasanya kita tinjau daripada sudut istilah, bukan daripada sudut bahasa. Okey? An-nikah, apa makna nikah dari sudut istilah? Az-zakat, apa makna zakat daripada sudut istilah? Al-bai', jual beli, apakah makna jual beli dari istilah? Okey? Apa lagi? Bab sembelihan, apa makna sembelihan daripada sudut istilah? Dengan sudut bahasa. Setiap istilah dalam bahasa Arab ni, sama sekali dalam konteks bab agama ni, mesti ada maknanya daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah. Itu kayanya bahasa Arab itu. Kemudian lafaz salat ada kalanya diambil daripada kata al-waslu. Al-waslu maknanya hubungan. Kenapa dikatakan sebagai al-wasal, perhubungan ataupun ikatan atau perantaian? Kerana dia merupakan perhubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya. Hubungan antara hamba kepada Tuhannya. Mana bila kita solat, mana kita khusyuk kan, kita menghadapkan diri kita ke kiblat. Kemudian kita melapaskan niat, dan niat dalam hati, dan kita bertakbir, dan kita takbir, kita baca Fatihah dengan keadaan khuduk dan khusyuk. Khuduk dan khusyuk merendahkan diri kan, khusyuk di setiap bacaan. Kerana ada ayat menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan terima solat orang-orang yang tidak khusyuk dalam hatinya. Mestilah kita khusyuk, merendahkan diri dan sebagainya. Baik. Kemudian ada kalanya diambil daripada lafaz Salaitul uda bin nar. Salaitul uda bin nar, aku luruskan kayu itu dengan api. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memang salat itu maksudnya meluruskan hamba atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegahnya daripada menyalahinya Allah.
daripada menyalahinya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna solat. Jadi solat pun diambil daripada perkataan ungkapan inilah. Ungkapan ini salaitul uda binar. Aku luruskan kayu itu dengan menggunakan api. Okey, luruskan kayu itu dengan api. Boleh tak luruskan kayu dengan api? Boleh ya? Luruskan kayu dengan api boleh ke? Bengkok kan boleh kan? Tak tahulah tentang kenapa dia gunakan ungkapan beginilah. Saya tak tahulah. Mungkin kata-kata istiarah pun boleh juga benar. Kata-kata majaz balarah pun boleh juga. Luruskan kayu dengan api. Mungkin ada maksud lain lah. Luruskan kayu dengan api tu. Biasanya kalau besi sesuai lah. Kalau besi kita luruskan besi dengan api. Sesuai kan? Sesuai. Okay. Kerana besi itu tak boleh kita luruskan dalam keadaan dia telah pun sejuk ataupun dalam keadaan beku. Besi kalau nak luruskan mestilah kita dibakar dengan api yang kuat dalam keadaan merah membara itu. Masa itulah tentang kalau nak bentuk dia, tempa atau bentuk dia lah. Macam mana nak bentuk? Nak jadikan parang, okay? Tentang nak jadikan keris, nak jadikan parang bengkok ke? Nak jadikan apa je tuan-tuan? Mestilah dalam keadaan dia panas membara. Okay? Dah sejuk memang tak boleh nak buat. Dia akan patah, pecah ke dan sebagainya. Okey, jadi kata-kata ungkapan ni salaitul uda bin nar ni kemungkinan ada maksud yang lain yang kata yang tersirat daripada ungkapan ini. Aku luruskan kayu itu dengan api. Kerana mustahil tuan-tuan, kayu boleh luruskan dengan api. Biasanya kalau dah api kena kayu, habis lah. Betul tak? Bengkok, terbakar, hangus lah jawabnya. Mungkin ada maksud lain lah. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga firman dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah ia daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ada riwayatkan ataupun diceritakan tuan-tuan, ada seorang pemuda Ansar, dia selalu melaksanakan solat 5 waktu bersama dengan Nabi SAW. Dan dia tetap juga mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Ada seorang lelaki Ansar, dia ni memang suka sembahyang berjemaah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam masa yang sama, bila habis sembahyang dia suka buat benda tak elok. Mencurilah, merompaklah, kan, curi ayam orang lah, curi itik orang lah sebagainya. Curi unta orang lah, kambing. Okey. Ataupun dia mengumpat sana mengumpat sini. Dia solat tak? Dia solat. Rajin solat, tapi masih lagi ada buat benda mungkar macam tu. So macam mana ni persoalan dia? Adakah perlu dia tinggalkan solat langsung? Tak payah solat lah. Buat apa nak solat kalau masih lagi buat benda tak elok? Ini pun boleh menyatakan fitnah juga tuan-tuan. Solat tapi masa sama buat benda yang tak elok. Maka disampaikan ahwal pemuda tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang orang lain menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang pemuda Ansar ni dia selalu bersolat dengan kau ya Rasulullah, tapi dia suka buat benda tak elok. So macam mana? Maka Nabi SAW bersabda, dia kata inna salatahu satanhahu yauman ma. Inna salatahu satanhahu yauman ma. Sesungguhnya sembahyangnya itu akan mencegahnya pada suatu hari nanti daripada melakukan keji tadi, benda tak elok. Nabi kata akan datang insya-Allah. Dia akan tertegah juga. Dia tak akan buat jugalah perbuatan keji dan mungkar yang biasa dia buat tadi. Insya-Allah sembahyang tadi dia akan mencegah dia. Maka tidak berapa lama selepas itu tuan-tuan, maka pemuda tadi pun bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah itu dia memperbaiki akan taubatnya. Maka lepas tu benda tadi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW bersabda, dia kata alam akul lakum inna salatahu satanhahu yauman ma. Bukankah aku dah cakap kat kamu, kata Nabi, sesungguhnya sembahyangnya nanti akan mencegahkan dia daripada perbuatan keji itu. Maknanya insya-Allah satu hari nanti. So janganlah kita tuan-tuan, kalau kita nampaklah sahabat kita, saudara kita ni, kan, dia kerja sembahyang, kerja puasa, tapi dia mulut-mulut ni kadang celupa kan.
Banyaklah benda-benda kadang-kadang mengurus hati dengan perasaan kita lah, benda yang tak perlu dibuat. Biarlah, tak apalah. Kita minta Allah Ta'ala beri taufik daripada dia supaya dia berubah, insya-Allah. Sebagaimana yang berlaku pada pemuda Ansar tadi lah. Akhirnya dia berubah jugalah. Sesuai lah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dianya daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Alam aqul lakum inna salatahu satanhahu yaumama. Bukankah aku dah katakan padamu, kata Nabi, bahawa solatnya itu akan mencegahnya pada suatu hari dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Faham kan tuan-tuan? So janganlah kita gaduh. Ini urusan Allah Ta'ala ni, bukan urusan kita. Nak bagi taufik hidayah ni bukan urusan kita, tahu tak? Urusan Allah. Mungkin tuan-tuan suatu hari nanti mungkin dia lebih baik daripada kita pula. Kita tak tahu. Sekarang ni mungkin kita nampak ni perangai dia teruk. Dogi, apa istilah tak ada pada dia, semua ada. Dogi, bega, kan? Korek kepala batu, kepala kayu, semua adalah. Pembolit, semua ada pada dia. Apa yang tak ada? Okey. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tuan-tuan lepas tu besok dia bertaubat dan dia orang kata kembali semula pada Allah, dan dia punya amalan tu jauh pula lebih baik pada kita pula. Kita tak tahu. Masya-Allah. Baik, kemudian perlu diketahui bahawa solat itu difardukan 1 tahun sebelum hijrah. So solat difardukan setahun sebelum daripada hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bahawa tidak dipenahkan fardukan atas Nabi solat satu solat pun sebelum hijrah. So tidak ada satu solat pun difardu pada Nabi sebelum daripada hijrah baginda Rasulullah SAW. Pendapat lain menyatakan bahawa solat yang wajib atas Nabi sebelum hijrah adalah 2 rakaat pagi hari dan 2 rakaat belah petang. Ini pendapat kaul lain lah, pendapat lain. Pendapat lain menyatakan bahawa solat yang wajib atas Nabi sebelum hijrah adalah 2 rakaat pagi hari dan 2 rakaat petang hari. Kemudian dipadukan solat 5 waktu pada malam Isra wal Mi'raj. Pada malam Isra wal Mi'raj. Isra subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Isra ayat pertama. Itulah ayat berkenaan kefarduan tentang solat. Okey, sampai situ tuan-tuan. Malam ni kita berhenti awal. Kita berhentilah. Sebab saya ada urusan lah lepas ni. Ada urusan lain. Jadi kita syak pada masuk, kita stop dulu lah. Boleh ya, insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi. So hari Jumaat ke dah raya dah kan? Kejap kan? Hari Jumaat lah. Hari Ahad. Ahad mana 11 bulan. 11 bulan mana kita dah masuklah raya korban pula. 11, 12, 13, 14. Kira selang sehari kan? Ya 10 kita wukuf di Arafah mana 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah bersamaan dengan 11. 10 Zulhijjah bersamaan dengan 11 bulan Ogos. Betul tak? 11 Ogos bersama dengan 10 Zulhijjah. Mana selang 1 hari saja dengan bulan Islam dengan yang bukan Islam. Okey. Sekolah kita punya perbincangan lain insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna fa'alifin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina. Allahumma ja'al hadza jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yahsha wa min du'ain la yustajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
bagi Ustaz. Syukur. Lain tak. Ah. Masuk.